Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa kembali setelah lama tidak berjumpa. Okay, so hari ni kita sambung banyak dah banyak silibus yang tertinggal. Okay, cikgu minta maaf sebab tak sempat nak buat sesi sebab inilah sibuk dengan tugas mengawas SPM. Okey, ini yang tertinggal sepatutnya kita belajar yang ni, sepatutnya dah belajar ni, mengungkap punya hijau yang hijau, mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk faktor perdana. Okey, nanti kita lihat macam mana membuat yang ni. Okey, yang nombor perdana tu harap semua dah faham apa maksud nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor yang tidak boleh dibahagi dengan nombor lain selain daripada nombor satu dan dirinya sendiri. Okay, contoh nombor perdana adalah nombor 2, 3, 5, 2 saja yang genap Yang lain semua nombor ganjil. Okay, nombor perdana 2 adalah satu-satunya nombor perdana yang genap. Nombor perdana yang lain adalah ganjil. Tapi ingat, ganjil tidak semestinya perdana 9 ganjil, tapi bukan perdana sebab 9 boleh dibahagi dengan 3. Maksudnya dia boleh dibahagi dengan nombor lain selain daripada 1 dan 9. Okey, contoh nombor 7. Okey, 7 ialah perdana sebab 7 hanya boleh dibahagi dengan nombor 1 dan 7 saja. Dia tidak boleh dibahagi dengan 2, tidak boleh bagi 3, tidak boleh bagi 4, tidak boleh bagi 5, tidak boleh bagi dengan 6. Dia hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 7 saja. Okey, so topik untuk hari ini adalah kita ambil yang mengungkapkan nombor tersebut dalam pemfaktoran perdana. Okey, ini contoh 5 Contoh 5 dalam buku teks muka surat 34. Nanti kamu rujuk sini untuk lebih faham. Okey, cikgu akan tunjukkan penjelasan macam mana dia dapat yang begini ni. Ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Apa maksud? Maksudnya adalah kita nak tahu 60 ni apakah nombor-nombor yang didarab yang menghasilkan 60. Ya ni 60 ni adalah hasil darab 2, darab 2, darab 3, darab 5. Ini semuanya adalah nombor perdana. Okey. Okey, ada dua kaedah. Kaedah yang pertama adalah kaedah pembahagian berulang, iaitu kaedah pembahagian berulang, dan kaedah yang kedua adalah kita panggil sebagai kaedah pokok faktor. Kedua-dua ini kita panggil kaedah bentuk pemfaktoran perdana. Okey, ini pemfaktoran perdana. Okey, ini pemfaktoran perdana. Dua kaedah. Kaedah pertama, okey, kaedah pembahagian berulang, kemudian kaedah pokok faktor. Okey. Okey, kita lihat macam mana kaedahnya. Ini contoh pertama, yang contoh dari buku teks. Cikgu tunjuk balik, ulang saja balik. Ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Kaedah pembahagian berulang. Apa langkahnya? Okey, apa langkah membuat menggunakan kaedah pembahagian berulang? Okey, yang pertama adalah kamu kena bahagi ni nombor 60 ni. Okey, kamu akan buat bentuk begini. Buat 60, tulis 60. Buat jadual. Okey, garis begitu. Okey, 60. Yang di sini adalah dibahagi. Bahagi dengan nombor perdana. Okey, nombor perdana yang pertama ialah apa? Okey, sebenarnya tu kena tahu nombor perdana. Nombor perdana bermula dengan nombor 2. 2 saya genap. Yang lain semua ganjil. 2, 3, 5, 7. Lepas 7 apa? 9 bukan nombor perdana Lepas 7 9 ganjil, tapi dia bukan perdana. 11. Nanti kamu cek kenapa dia perdana.
Okey, ini senang ya. 2, 3, 5, 7. Lepas 7 ganjilnya 9 kan. Tapi 9 bukan nombor perdana. Jadi jangan ambil 11, 13, 17, 15 bukan. Ikut dia punya susunan 2, 3, 5, 7, 11. Biasanya sampai sini saja. Biasanya sampai sini. Ataupun mungkinlah ada lagi. Okey, 13, 15. 15 bukan. Sebab 15 boleh dibagi dengan 3, boleh bagi dengan 5. So 15 bukan perdana. Kemudian lepas tu ialah 17 dan seterusnya lah. Banyaklah nombor perdana. Yang penting cari yang ganjil-ganjil saja. Okey, so yang ni apa nak buat ialah 60 bahagi, okey, 60 genap kan. Kamu dah kenal nombor genap ganjil. Okey, asalkan dia nombor genap bahagi dengan 2. Okey, asalkan dia genap bahagi 2. 60 ini genap. Jadi bahagi dengan 2. Okey, bahagi dengan 2. 60 bahagi 2 apa jawapannya? Kalkulator. 60 bahagi 2. Apa jawapan? 30. So jawapannya adalah situ, 30. Jawapannya di bawah 30. 30 ni masih lagi genap. Bila masih lagi genap, bahagi lagi dengan 2. Okey, sebelah ni bahagi 60 bahagi 2 dapat jawapan 30. 30 bahagi 2. Apa jawapan dia? Simpan di bawah. Okey. 30 bahagi 2 dapat apa? 15. So jawapan dia 15. Okey. Okey, bila sudah dapat 15, 15 ni ganjil. Bila ganjil, tidak boleh lagi kamu guna sifir 2. Jadi kena guna sifir 3, 5, 7. Tengok sifir 3 boleh ke 15 bahagi 3. Test 15 bahagi 3. 15 bahagi 3 dapat 5. Boleh. Maksudnya 15 boleh bahagi 3. Boleh bahagi dengan 3. Dapat jawapan 5. Okey. 5 bahagi berapa sini? 5 boleh bagi 3. Okey, 5. Cuba 5 bahagi 3. Nah, perpuluhan. Maksudnya tidak boleh. Dia mesti jawapannya tepat. Jadi kalau 3 tak boleh, teruskan nombor seterusnya. Bahagi dengan nombor 5. Maksudnya 5 bahagi dengan 5. Dapat jawapan 1. Maksudnya 5 tadi bahagi dengan 5 dapat jawapan 1. Okey, bila sudah jadi nombor 1, maka selesailah kita punya pengiraan. Okey, bila pengiraan selesai, okey, kamu akan tes jawapan, maka 60 sama dengan, ambil semua yang jawapan yang ni, yang bahagi tadi ni, 2, 2, 3, 5 ni, letak di sini. Maka 60 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 5. Maksudnya ini adalah jawapannya lah. Okey, ini adalah kaedah pembahagian berulang. Kita bahagi secara berulang menggunakan nombor perdana. Okey. Okey, kaedah yang kedua. Okey, tengok. Kaedah kedua adalah kaedah pokok faktor. Okey, kita buat pokok. Okey, pokok. Pokok terbaliklah. Akar. Okey, so mau mula dengan apa? Mulakan dengan 60. Okey, mulakan dengan 60. 60. Sama juga. Konsep dia bahagi. Faktor ialah bahagi. Jadi bahagi dengan apa? Bahagi dengan nombor perdana, nombor 2. Asal genap, bahagi dengan nombor 2. So maksudnya
60 bila bahagi 2 dapat jawapannya 30. Okey, benda sama. 60 bahagi 2 dapat 30. Yang tadi jugalah. Okey, 60 bahagi 2 dapat jawapan 30. Inilah 30. Okey, kemudian yang sudah nombor perdana diturunkan sahaja. Yang ini turunkan saja 2. Yang ini kena pecah kepada 2 bahagian lagi. Okey, setiap nombor pecahkan kepada 2 bahagian. Okey, berapa sini? Genap. Bila genap boleh lagi bahagi dengan 2. 30 bahagi 2 dapat jawapannya. Apa jawapan? 30 bahagi 2. 30 bahagi 2. So dapat 15. Maksudnya di sini 15. Ni tengok, perdana ganjil, bukan perdana. Yang perdana turun 2. Sini turun 2. Yang belum pecahkan kepada 2. 15 ganjil. Ganjil maksudnya tidak boleh dibahagi dengan sifir 2. Lepas sifir 2, sifir apa untuk perdana? 3. So bahagi dengan 3 lah. 15 bahagi dengan 3. Berapa dapat 15 bahagi 3? 15 bahagi 3. So dapat jawapan 5. So dapat 5. So 5 jawapan ini adalah ni 5 ni sudah nombor perdana. Maka selesailah pengiraan. So bila selesai pengiraan, kamu ambil yang semua ni, ambil semua ni, jadikan sebagai hasil darab. Maka 60 sama dengan darab semua. 2 darab 2 darab 3 darab 5. Inilah maksudnya 60 datang daripada 2 darab 2 darab 3 darab 5. Dia samalah. Okey, dia sama dengan yang ni. Cuma kaedah yang berlainan. Okey, maksudnya kamu kena hafal lah. Semua kaedah kamu kena tahu dan kena pandai buat. Kaedah pembahagian berulang, kaedah pokok, faktor. Jadi kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, 84. Macam mana buat kaedah pembahagian berulang? Okey, kaedah pembahagian berulang. Apa kena buat langkah yang pertama tadi? Nampak dulu. Salinlah nombor dia. Nombor 84. Okey, buat jadual untuk bahagi. Ingat nombor perdana. Okey, salin balik nombor perdana apa? Nombor perdana apa? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ini senarai nombor perdana yang awal-awal lah. Ada lagi belakang tu ada kesambungan dia. 17, 19, 23, 29 dan seterusnya lah. Okey. So 84. Tengok 84 ini adalah nombor genap. Bila genap maksudnya boleh bahagi dengan 2. Okey, 84 boleh bahagi dengan 2 sebab dia genap. Kenapa bagi 2? Sebab 2 ini nombor perdana. Jangan bagi 3, jangan bagi 5. Bagi 2 dulu. Okey, so 84 bagi 2 dapat jawapan 42. So simpan di sebelah dia. Yang kita bagi 2 tadi, jawapannya 42. 42 masih lagi genap. 42 masih genap. Jadi bila genap bahagi dengan 2. Okay, 42 bahagi 2 dapat 21. 42 tadi bila bahagi dengan 2 dapat jawapannya 21. Kita tengok 21. 21 ini ganjil. Bila ganjil tidak boleh sudah dibahagi dengan 2. Jadi kena bahagi dengan 3. Okay, test. 21 bagi 3 bolehkah? 21 bahagi 3.
dapat 7. Tepat. Maksudnya boleh bahagi dengan 3. 21 boleh bahagi dengan 3. So dapat 7. 7 ni ganjil. Ganjil, kamu tahu sudah, 7 itu adalah nombor perdana. So selesailah. Maksudnya 7 ni bahagi dengan berapa? Dia tak boleh bahagi dengan 2, tak boleh bahagi 3, tak boleh bahagi 4. Tengok, 7 bahagi 3, 7 bahagi 3, tak boleh kan? 7 bahagi 5, tak boleh kan? Kenapa tak bagi 4 tadi? Sebab 4 bukan nombor perdana. Kita bagi dengan nombor perdana. 7 bagi 5, tak boleh. Lepas 5 apa? 7. 7 bagi 7, dapat 1. Maksudnya dia bahagi dengan 7, dapat 1. Bila 1, selesai. So jawapannya, maka 84 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 7. Okay. So itu selesai untuk kaedah pembahagian berulang. Okay, tengok lagi contoh yang sama tapi kaedah berlainan, kaedah pokok faktor. Okay. Macam mana mula? Mula dengan nombor 44. Okay, nombor hasil 84. Okay, 84 ini mesti pecah kepada 2. Mesti pecah kepada 2. Pecah tu maksudnya bahagi. 84 bahagi berapa tadi? Bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab dia kena. 84 bahagi 2 berapa tadi? Dapat 42. Sudah buat tadi kan? Benda yang sama. 84 bahagi 2. Okey. 84 bahagi 2. 42. Sebab 42. Okey, 2 sudah perdana. Jadi 2 turun. 42 belum perdana. Jadi pecah 2. Jadi pecah 2 ni berapa satu-satu ni? Sini berapa? Sini berapa? Sini nombor perdana. Nombor perdana apa? 42 boleh bahagi dengan 2 sebab dia genap. So 42 bagi 2 lah. 42 bahagi 2. Dapat jawapan 21. Bahagi 2 dapat 21. Bahagi 2 dapat 21. Ini genap. Ini perdana turun. Perdana turun, perdana turun. Yang ini pecah kepada 2. 21. 21 ganjil. Bila ganjil tidak boleh lagi dibahagi dengan 2. Dia kena bahagi nombor inilah, 3 ke 5 ke 7 ke 11 ke dan seterusnya lah. Okay, 21 bahagi 3 dulu. Bahagi mesti daripada sini Bahagi mesti mula daripada 3 dulu. Kalau tak boleh 3 baru guna 5. Tak boleh 5 baru guna 7. Jadi 21 bahagi 3 dulu. 21 bahagi 3 dapat jawapan 7. So 21 bila bahagi 3 dapat jawapan 7. 7 ni tahu sudah. 7 ni adalah nombor perdana. So selesailah. Maksudnya pengiraan langkah kerja sampai di situ. Jadi maka 84 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 7. Okey. So itu jawapan untuk kaedah pokok faktor. Ni dua kaedah. Okey, kaedah pemfaktoran perdana ada dua, sama ada pembagian berulang ataupun pokok faktor. Kena ingat Okey. Harap boleh faham Ulang-ulang saja video ni. Okey, seterusnya ialah kita tengok 2.1.3. Okey, menerangkan dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Okey, ini contoh buku teks muka surat 35. Tengok contoh 7. Okey, ini dia bagi 4. Dia bagi 4 nombor. Apakah faktor yang sama? Ini faktor bagi 20. Ini senarainya. Faktor bagi 44. Faktor bagi 56. Faktor bagi 64. Dia suruh cari yang sama, sepunya. Okey, sepunya. Okey, sepunya ni maksudnya sama. Okay.
yang sama. So apa yang sama? Ini apa yang sama? Tengok, satu semua sama kan? Satu sama. Yang sama bagi ke semua nombor yang diuji. Kita uji tadi apa nombor? Ni, kita uji nombor ni. 4 nombor. Jadi kena samakan 4-4 lah. Okey, faktor bagi 24, 44, 20, 44, 56, 64. Satu ada. Okey, so satu kena pilih. Okey, satu ada. 2. Yang ada 44. 4 semua ada. Okey. Okey, kita tengok. Jadi penulisan jawapan dia, maka faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64 ialah 1, 2 dan 4. 1, 2, 4. Okay, kita tengok macam mana kaedahnya. Ini kaedah yang buku teks ni. Okay, tengok kaedah. Okay, cikgu ulang balik contoh ni. Guna kaedah yang sudah kita belajar. Okay. Tentukan semua faktor sepunya. Bila mau dapatkan faktor sepunya, yang pertama kena tahu faktor bagi setiap satu lah. Cari dulu faktor 20. Okay, faktor bagi 44. Faktor bagi 56. Kena buat 3 kali lah masing-masing. Macam mana kita buat faktor? Okay, macam mana mencari faktor bagi 20? Ingat, cikgu sudah ajar. Faktor bagi 20 ialah kamu buat 20 bagi 1. Ingat, 20 bagi 1. Okay, so 20 bagi 1 apa dapat? 20. So dapat jawapan 20. Kemudian bagi 2 lagi. 20 bagi 2. Berapa dapat 20 bagi 2? 10 kan? 20 bagi 2 dapat 10. 10. Bahagi lagi. 20 bagi 3. 20 bagi 3. Perpuluhan, maksudnya tidak boleh bagi 3. Bagi 4 lagi. Ya, 20 bagi 3 tak boleh 20 bagi 4. Bagi 4. 5. So maksudnya 20 bagi 4 tadi jawapannya 5. Okey, lepas 20 bagi 4, 20 bagi 5. Berapa dapat? 4. Okey, 20 bagi 5 dapat jawapan 4. Tengok, dia dah bersilang. Tengok, dah bersilang kan? Ingat yang cikgu ajar yang video sebelum ni. Okey, bila dia sudah bersilang, tengok 1, 2, 4, 5. Lepas 5 apa? Ini 4, 5, lepas 5, 10. So di sini adalah bahagi 10. Maksudnya yang di sini 20 ni bahagi 10. Kenapa 10? Tengok pattern dia. 4, 5, 10. 4, 5, 10. Okey, bahagi 10 dapat 2. Terbalik saja. Kemudian 20 bahagi 20. Lepas 10, 20. Dapat jawapan 1. Okey. So ini adalah faktor bagi KI ini. Ini adalah yang kuning ni adalah faktor bagi 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Ini faktor bagi tu, maksudnya yang boleh dibahagi. Okay, 20 ni boleh bahagi dengan nombor di sini. Itu maksudnya faktor. Okay, so 20 selesai. 44 lagi. Okay, 44 maksudnya 44 bahagi, mulakan dengan bahagi 1. 44 bagi 1 dapat 44. Okey, pakai kalkulator. Okey. 44 bagi 1. 44 kan. Lepas tu 44 bagi berapa? 4 bagi 1 bagi 2 lah. 44 bagi 2, 22. 4 bagi 2 dapat 22. Lepas bagi 2 bagi berapa? Bagi 3. 4 bagi 3. Perpuluhan. Bila perpuluhan maksudnya tidak boleh dibagi dengan 3. Bagi 4 lagi lah. Bagi 3 tak boleh. Bagi 4. Sorry. 4 bagi
4. Dapat tepat kan? Dapat 11. Maksudnya 44 bagi 4 dapat 11. Okey. Okay, kemudian bahagi dengan 5 kan? 4 bagi 5 dapat perpuluhan. Maksudnya tak dapat. Okey, tak boleh bagi 5. Lepas bagi 5 bagi 6. Bagi 6 pun tak boleh. Bagi 7 pun tak boleh. Bagi 8 tak boleh sebab perpuluhan. Bagi 9 tak boleh. Bagi 10 tak boleh. Bagi 11 baru boleh. So lepas bagi 4 bagi 11. 4 bagi 11 dapat 4. Maksudnya 44 bagi 11 dapat 4. So nampak? Ya sudah. Nampak pattern sama bersilang. Okey. Maksudnya kamu kena ada kalkulator lah. Kalkulator wajib ada. Okey, kalau tak ada kalkulator terpaksalah tengok sifir. Tapi lambat lah. Okey, tengok. So, tengok. Lepas 4, 11. Lepas 11 berapa? Ya, 1, 2, 4, 11. Tengok ni lah. Lepas 4, 11. Lepas 11, 22. Lepas 22, 44. Maksudnya lepas 11 ni, lepas 11, 22. Maksudnya 44 bahagi 22. Apa jawapan? Ya, ini 2. Kemudian 44 bahagi 44. Apa jawapan? 1. So maksudnya selesai. Ini untuk faktor bagi 44. Okey, so maksudnya 20 sudah. Okey, 20 sudah. 44 pun sudah. Tinggal lagi 56 lah. Okey, so kita buat yang 56. Okey, so yang 56 sama juga lah. 56 bahagi 1. Okey, dapat berapa? 56 lah. Kalau bagi 1 tu senang je lah. So 56 bahagi 1. Dapat nomornya balik lah. 56 genap. Genap maksudnya boleh bagi 2. Okey, 56 bahagi 2. 56 bahagi 2 dapat 28. 28. Okey, sorry. 28. 28 masih genap. Kan? Tapi kita tidak tengok 28, kita tengok 56 ni. Okey, lepas 56 bagi 2, 56 bagi 3. 56 bagi 3. Perpuluhan. Maksudnya tak boleh bagi 3. Bagi 4 lagi. 56 bagi 4. 14. Okey, dapat 14. 56 bagi 4 dapat 14. 15 bagi 5 lagi. Tahu dah tak boleh ni. 15. 56 bagi 5. Perpuluhan kan? Tak boleh lah. Lepas bagi 5 bagi 6. 56 bagi 6 pun sama, tak boleh sebab perpuluhan. Yang 56 bagi 7. Boleh. 56 bagi 7 tepat, dapat 8. Maksudnya 56 bahagi 7 dapat jawapan 8. Lepas 56 bagi 7, 56 bahagi 8 dapat 7. Okey, 56 bahagi 8 dapat 7. Tengok, dia sudah bersilang. Okey, bila sudah bersilang, tinggal lagi kita patah balik sajalah. Okey, lepas 1, 2, 4, 7, 8. Lepas 8, 14 kan. 7, 8. Lepas 8, 14. So maksudnya 56 bahagi
14. Dapat jawapan 4. Kemudian 56 bahagi lepas 14 28. Dapat jawapan 2. Okey, last sekali 56 bahagi 56 dapat jawapan 1. So ini adalah faktor bagi 56. Okey, yang kuning ni adalah faktor bagi 56. Okey, itu faktor. Ini faktor bagi 20. Ini faktor bagi 44. Ini faktor bagi 56. Okey, dia tanya cari faktor sepunya. Senaraikan faktor sepunya. Okey, cari yang sama. Yang sepunya ni maksudnya faktor tapi yang sama bagi 20, 44 dan 56. So carilah. Satu ada. Okey, satu ada. Maksudnya satu sepunya. Ni satu. Semua ada satu. So samalah. 2. Ada 2. Tengok aku ni ada 2. 2. Ada 2. 2. Sama kan? Satu sama. Okey, kita pakai inilah. Okey, ni 1. Kemudian 2. Yang sama 4 ada. Sini ada 4 ada. Sini ada 4 ada. Maksudnya 4. 5. Sini ada 5. Ni tiada 5. Jadi 5 tak boleh. 10. Sini ada 10. Tiada. 20. Tiada. So yang sama faktor sepunya bagi ini ialah inilah 3 ni. 1, 2, 4. Okey, so penulisan dia maka faktor sepunya bagi 20, 44 dan 56 ialah 1, 2 dan 4. Okey, so itulah kaedahnya macam mana menentukan mencari faktor sepunya. Okey, boleh? Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, senaraikan semua faktor sepunya bagi 12, 72 dan 96. Okey, benda yang sama. Okey, 12. Tadi senaraikan faktor 12 bagi 1 12. 12 bagi 2 6. Okay, kalau guna kertas lah. Okay, 12 bagi 1 bagi 1. Okay, 12. Okay, 12 bagi 2 6. Okay, 12 bagi 3 ada 4. 12 bagi 3 4. Kemudian lepas bagi 3 12 bagi 4 dapat 3. Okey, bersilang. Okey, 12 bagi 4 dapat 3. Tengok. Okey, bersilang. Okey, bila bersilang naikkan sajalah. 12 bagi 6 kan. Betul. Lepas 3 4, lepas 3 4, lepas 4 6 12. Okey, 12 bagi 6 dapat dapat 2. Okey, 12 bagi 12 dapat 1. Jadi so ini selesai faktor bagi 12. Okey, cari lagi. Okey, faktor bagi 72. Okey, 72 lagi. 72 bagi 1. 72 bagi 2. Okey,
Okey, kira 72 bagi 2. 72 bagi 2. 36. Okey, 72 bagi 3. 72 bagi 3. 24. 72 bagi 4. 18. 72 bagi 5. 72 bagi 5. Tak boleh. 72 bagi 6. 12. 72 bagi 7. 72 bagi 7. Tak boleh. 72 bagi 8. 9. Bagi 8. 9. 72 bagi 9. 8. Benda sama lah tu. Okey. Betul ke? 72 bagi 9 tadi 8. Tengok. Okey, bila 8 maksudnya sudah bersilang kan. Bila sudah bersilang, kasih pusing lah dia. Lepas bagi 9, 12 bagi 12. So bagi 18 bagi 24 bagi 36 bagi 72. Cikgu ringkaskan So ini adalah faktor bagi. Okey, ini faktor bagi 72. Okey, seterusnya untuk 96. Okey, 96 bagi 1 dapat 96. 96 bahagi 2. Kalkulator lah. Sepatutnya lebih laju lah. Jadi video ni jadi panjang lah sikit, sebab cikgu tunjuk satu-satu. So 96 bahagi 2, 48. Okey, 96 bahagi 3, 32. Okey, 96 bahagi 3 sama dengan 32. Dia bagi 4. Dah 96 bagi 4. 24. Okey. Berapa tadi? Bagi 4 dapat 24. Okey, 96 bagi 5 tak boleh. 96 bagi 5 tahu dah tak boleh. Okey, 96 bagi 6. 16. Okey, bagi 6. 16. Bagi 7. 96 bagi 7. Tak boleh. 96 bagi 8. 12. Bagi 8. 12. 96 bagi 9. Bagi 9. Tak boleh. 96 bagi 10. Tak boleh. 96 bagi 11. Tak boleh. 96 bagi 12. 8. So bagi 12 dapat 8. Tengok dia sudah bersilang. Okey, bila sudah bersilang, kasih ikut sajalah. Lepas bagi 12, bagi berapa? 16 kan. So bagi 16. Okey, 16 bagi 24 bagi 32 bagi 48 bagi 96.
So maksudnya ini adalah faktor. Okay, ini adalah faktor. Faktor bagi 96. Okay, so lengkap faktor faktor 12, faktor 72, faktor 96. Jadi sekarang kita mau cari apa? Cari yang sepunya kan? Satu ada. Satu. Semua ada satu. Dua. Semua ada dua. Tiga. Tiga ada. Tiga ada. Tiga ada. Okay, empat. Semua ada empat. 6. Semua ada 6. 12. Semua ada 12. Okey. Maksudnya maka faktor sepunya bagi 12, 72 dan 96 ialah berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Maksudnya itu adalah faktor sepunya. Okay, ini adalah semua ni faktor sepunya bagi 12, 72 dan 96. Okay, 12, 72, 96. Okay, dah faham Okay, ini untuk yang terakhir untuk video ni lah. Menentukan FXTB. Apa itu FXTB? F faktor X sepunya TB terbesar. Okay, faktor sepunya terbesar. Tadi kita sudah tengok faktor sepunya, tapi kita mau cari sekarang ni yang terbesar. Okay, faktor sepunya tapi paling besar. Contoh yang tadi saya dah buat tadi. Contoh ni, faktor sepunya bagi 12, 72, 96 ialah ini 1, 2, 3, 4, 6 dan 12 kan. Yang sebelum apa? Yang sebelum 1, 2, 4. Faktor sepunya bagi 20, 2, 4, 4 dan 6 adalah 1, 2 dan 4. Tapi yang paling besar mana? Ini yang sepunya. Okay, ini yang sepunya. Itu yang sepunya. Tapi yang paling besar adalah 4. Jadi kalau yang ni FXTB ialah 4. Faktor sepunya terbesar ialah 4. Kalau ini FXTB sama dengan 4. Okay. Kalau ini FXTB ialah 12. Ini 12. Yang paling besar. Sepunya tapi paling besar. Terbesar. Tengok. Kena senarai. Tapi sebelum dapat tu kena senaraikan satu-satu. Cari dulu satu-satu. Okay. Ini contoh muka teks muka surat 36. Okay. Dia ada kaedah. 3 kaedah. Okay. Kaedah menyenaraikan faktor sepunya. Yang menyenaraikan yang tadilah. Yang ni. Ini kaedah menyenaraikan. Senarai, senarai, senarai. Ini kaedah penyenaraian. Nanti kita lihat balik contohlah. Okay, kemudian kaedah pembahagian berulang. Sudah buat pembahagian berulang tadi. Macam mana kaedah pembahagian berulang? Ya, cuma ni ada gabungan lah. Gabungan. Kemudian kaedah pemfaktoran perdana. Okay, so cikgu tunjuk dulu contoh. Cikgu guna yang ini untuk kaedah penyenaraian faktor. Ini kaedah yang sudah buat tadi. Okay, 36, 60, 72. Cari faktor sepunya terbesar. Tentukan faktor sepunya terbesar. Tentukan ni. Apa ni? FXTB.
P. Kaedah menyenarai faktor sepunya. Okey, kaedah menyenarai faktor sepunya sudah dibuat tadi. Banyak buat satu-satu. 36 bahagi 1 36. 36 bahagi 2 18. 36 bahagi 3 12. Guna kalkulator, guna kalkulator. Okey, 36 bahagi 1 36. 36 bahagi 2 18. 36 bahagi 3 12. 36 bahagi 4 9. Okay, so bagi 4 9. 36 bahagi 5 tak boleh, cikgu laju 36 bahagi 6 6. 36 bagi, okey, tengok ni sudah jumpa yang sama. Yang sama, dia tidak bersilang ni, dia sama, dibahagi dapat jawapan yang sama. Jadi kita ulang sajalah. Okey, 1 2 3 4 6. Lepas 6 terus 9 12 bahagi 9 bahagi 12 bahagi 14 bahagi 36. Okey. Dan untuk 60. Okey, cikgu laju juga. 60 bahagi 1 60. 60 bahagi 2 30 bahagi 3 20 bagi 4 15 bagi 5 12 bagi 6 10 bagi 7 tak boleh, bagi 8 tak boleh, bagi 9 tak boleh, bagi 10. Okey, kena bagi dengan 10. Okey, so bagi 10 lah. 10 sama dengan 6. Tengok, so sudah bersilang. So ulang balik lah. Lepas bagi 10 bagi, lepas bagi 10 bagi 12. So bagi 12 bagi 15 bagi 20 bagi 30 bagi 60. So ini semua faktor. Okey, faktor bagi 60. Ini faktor bagi 36. Okey, terceh 2 lagi. Okey, terceh 2 lagi. Okey, terceh 2 bagi 1 terceh 2 terceh 2 bagi 2 36 dan bagi 3 bagi 3 24 bagi 4 18. Ni kamu tekan kalkulator je lah. Bagi 5 tak boleh, bagi 6. Ini kita dah buat tadi kan, yang bagi 2 kan. Bagi 6, bagi 7 tak boleh, bagi 8 9, bagi 9 8. Dah buat tadi kan. Yang mana dah buat tadi? 72. Ni, yang ni 72. Cara untuk 72 dah buat tadi, benda sama. Okay, so dah bersilang. Ni dah bersilang. Bersilang. Ulang je lah. Kemudian dia bahagi dengan 12. Bagi 12
bahagi 18 bahagi 24 bahagi 36 bahagi 7 2. So ini. So cari yang sepunya. Mula cari yang sepunya. Okay, yang sepunya. Mana yang sepunya? Sepunya 1 2 3 4 6 ada lagi 9, ada 9 sini 9 ada, sini tak ada 9, sini ada, jadi 9 tak boleh pakai. Bila mesti 3 ada baru boleh 12 3 ada. Okay, 12 18 ada, tiada ada. 18 tak boleh. 36 ada, tiada ada. So yang hijau ni adalah yang sepunya, tapi yang paling besar ialah 12. So jawapan dia maka Fs TB bagi 36 60 dan 72 ialah berapa? 12. Okay, highlight. Okay, itu jawapannya lah. Okay, itu kaedah penyelesaian faktor. Okay, kaedah yang kedua. Okay, kaedah yang kedua ialah kaedah pembahagian berulang. Okay, cuba tunjuk contoh yang lain. Okay, kaedah pembahagian berulang. Okay, 46 48 64 80. Okay, kaedah pembahagian berulang kena buat jadual. Tulis dulu semua. 46 tulis sebelah-sebelah 48 64 80. Okay, buat jadual. Okay, sama juga menggunakan kaedah yang perdana tadi. Okay, bahagi berulang, bahagi guna sifar yang sama. Tengok semua genap. 48 64 80 genap. Bila sama-sama genap bermaksud boleh bahagi dengan sifar 2. Semua boleh bagi sifar 2. Maksudnya 48 bagi 2. Cari jawapan. 48 bagi 2. Jawapan 48 bagi 2 letak di bawah 48. 24. 64 bagi 2. 64 bagi 2. Okey, semua bagi 2 Dapat jawapan letak bawah dia. 32. 80 bagi 2. 80 bagi 2 40. Bagi 2 40. So 40. Okey, bahagi lagi. Okey, bahagi sampai bila? Bahagi sampai tidak ada sudah yang boleh dibahagi dengan sifar yang sama. Selagi boleh bahagi guna sifar yang sama, selagi itulah kamu buat. Apabila tidak ada sifar yang sama, bermaksud selesai dah tu. Okay, tengok 24 32 40 genap. Okay, bila genap guna sifar 2. Semua genap kan? Semua genap. Semua guna sifar 2. So 24 bagi 2. 24 bagi 2. 12. Dapat jawapan 12. Nombor satu-satu Maksud 32. 32 bagi 2. Dapat 16. 40 bagi 2. 40 bagi 2. Dapat 20. So 20 lah. Okay, 12, 16, 20 masih genap. Ingat, selagi genap, selagi itulah
kamu bahagi guna sifir 2. Itu kaedah yang paling senang. Yang paling senang guna sifir 2 kalau genap. Kalau tidak genap, guna sifir 3, sifir 5, sifir 7 dan seterusnya. Ingat, asal genap sifir 2. So bagi lagi 2, bagi lagi 2. So 12 bagi 2, 12 bagi 2, 6. 16 bagi 2, 8. 20 bagi 2, 10. Tengok, 6, 8, 10 masih genap. Guna lagi sifir 2, bagi 2 lagi sampai tak boleh. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, okey, 8 bagi 2 dapat jawapan 4. Kamu tekan kalkulator sendirilah. Okey, 10 bagi 2 dapat 5. Okey, so 3, 4, 5. Okey, kalau tengok sini 3 ganjil, 4 genap, 5 ganjil. Sudahlah ganjil perdana lagi kan. Maksudnya semua nombor ni, tiga-tiga ni tidak sama dah. Dah tidak ada sifir yang sama kecuali sifir 1. Semua boleh bagi 1 kan, tapi dapat benda yang sama juga lah. So bila sampai sudah tidak boleh lagi kamu buat untuk operasi bagi, so kamu ambil yang di tepi ni, yang kamu buat bagi-bagi ni, 2 ni ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. So kamu ambil semua ni, kamu darab. Okey, maka FSTB bagi 4864 dan 80 ialah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan kalkulator lah. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Maksudnya ambil ni 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ambil yang tepi ni semua darab. Bukan 2 kali 4 bukan 2 kali 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dapat jawapan 16. So 16. So jawapannya lah. So jawapan FSTB bagi ini ialah 16. Okey. Okey, boleh Okey, itu kaedah pembahagian berulang. Tadi kaedah apa tadi? Tadi kaedah menyenaraikan. Okey, itu kaedah menyenaraikan faktor punya. Kemudian cari yang paling besar. Okey, yang ini kaedah pembahagian berulang. Okey, satu lagi yang terakhir adalah kaedah pokok faktor. Okey, ini kaedah pemfaktoran perdana. Okey, kita guna kaedah pokok faktor Okey. Kaedah pemfaktoran perdana tadi ada 2 kaedah kan. Yang pertama pokok faktor dan pembagian. Ini lain jangan kamu keliru. Ini kaedah pembagian berulang, digabung sekali. Okey, yang ini kaedah pemfaktoran perdana. Kaedah pemfaktoran perdana ada 2. Satu kaedah pembagian berulang, yang satu lagi kaedah pokok faktor. Benda sama tapi maksud yang berbeza. So cari pemfaktoran perdana bagi 18. Macam mana tadi bagi 18? Okey, guna rajah pokok. Guna faktor yang senang lah. Yang senang guna pokok faktor lah. 18. Okey, kita tulis 18. Satu-satu kena buat satu-satu. 18.
18 ni kena pecah 2 kan. Bila genap guna bahagi 2. 18 bahagi 2 9. Betul? 18 bahagi 2 9. Okey, 9. Okey, kemudian bila sudah 9 ni kena pecah lagi kepada 2 sebab 9 bukan nombor perdana. Bila dia bukan nombor perdana, kena pecahkanlah. 2 sudah perdana. Bila sudah perdana, turunkan saja. Okey, so 9 ni mau bahagi dengan berapa? Dia tidak boleh bagi 2 sebab dia adalah nombor ganjil. Bila ganjil, kena bahagi dengan nombor perdana yang seterusnya. Ingat, nombor perdana apa? 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Okey, lepas 2 tak boleh guna, kena guna nombor 3. So 9 bahagi 3. Boleh ke 9 bahagi 3? 9 bahagi 3. 9 bahagi 3 jawapannya 3. So 9 bahagi 3 dapat jawapan 3. So 2 perdana. 3 dah 3 perdana. 3 perdana. 3 perdana. So selesai. Untuk 18 selesai. Buat lagi untuk 24. Okey, untuk 24 lagi. Okey, ni untuk 18 selesai. Untuk 24 sama juga. Pecahkan kepada 2. 24 genap. Genap guna sifir 2. 24 bagi 2 dapat berapa? 24 bagi 2 dapat 12. So maksudnya 12 lah. 2 sudah perdana, turunkan saja 2. 12 belum perdana, kena pecah. Genap kena bahagi sifir 2. So 12 bagi 2 dapat jawapan 6. So dapat jawapan 6. Perdana, 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 belum perdana. So 2 turun, perdana 2 turun. Yang 6 kena pecah kepada 2. Okey, apa nombor perdana untuk sifir 6? 6 genap bahagi dengan 2. 6 bahagi 2 dapat jawapan 3. Maksudnya 6 bahagi 2 dapat jawapan 3. So sekarang perdana, 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 perdana. Selesai. Okey, so bila sudah selesai, kamu kena senaraikan Okey, senaraikan. Macam mana faktornya? 18 tadi 18 ialah 2 kali 3 kali 3. 2 kali 3 kali 3. Ini kan? Okey, 2 3 3. 24 2 2 2 2 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3. So apa yang kena buat sekarang adalah cari yang sama. Yang sama yang ada pasangan. 2 ada pasangan 2. Okey, 2 ada pasangan dia 2. Ini tak payah, jangan wasik sebab dia tidak ada pasangan dengan 18. Jadi dia berasingan. Jangan wasik, kita bulatkan yang sama je. Kemudian 3 ada pasangan 3, ada sekali kan, ada satu sini, walaupun sini ada 2 kali 3 3 kita pakai sekali saja sebab sekali saja yang sama. So 3 3. So yang ni abaikan. Ini tidak payah bulat. 3 tidak sama dengan 3 di bawah ni. Ini 2 ni tidak ada yang sama dah, yang geng yang boleh dibulatkan yang di atas. So maksudnya sekarang ialah yang ada 2 dengan 3. Okey, yang sepunya sepunya, maka faktor sepunya terbesar, faktor sepunya terbesar FXTB bagi 18 dan 24 ialah ambil yang bulat tadi, darabkan, ialah 2 darab 3.
2 darab 3, jawapan dia 6. Jadi jawapan dia 6 lah. Okay, so maka fxtb bagi 18 dan 24 ialah 6. Okay, so selesai untuk standard pembelajaran 2.1. Sepatutnya ada lagi untuk menyelesaikan masalah, tapi kita buat sampai sini saja dulu. Yang penting kamu tahu macam mana menyenaraikan faktor sepunya, kemudian macam mana mencari faktor sepunya terbesar fxtb. Okey, ingat penyendaran faktor tadi ada dua. Kaedah pemfaktoran perdana tadi ada dua. Yang pertama kaedah pemfaktoran berulang, kemudian kaedah yang mula-mula tadi kan, kaedah pokok faktor. Kaedah menentukan fxtb ada 3. fxtb ada 3: senarai faktor, pembagian berulang, pemfaktoran perdana. Pemfaktoran perdana ada 2 kaedah. Pemfaktoran perdana ada 2 kaedah. Kaedahnya adalah pembagian berulang, kemudian pokok faktor. Boleh pilih mana-mana lah. So sampai situ saja untuk yang kali ini. Semoga kamu dapat belajar dengan baik lah. Untuk next video kita akan cover untuk bahagian gandaan. Ini faktor bahagi. Lepas ni dan untuk gandaan. Sekian, terima kasih.